السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-12 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Yang bermaksud, bertanyalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak milik siapakah segala yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, semuanya itu adalah milik Allah. Ia telah menetapkan atas dirinya memberi rahmat. Demi sesungguhnya ia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada sebarang syak padanya. Orang-orang yang merugikan diri sendiri dengan mensia-siakan pengurniaan Allah, maka mereka dengan sebab yang tersebut tidak beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah terangkan sebahagian daripada pentafsiran ayat ini yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanyakan kepada golongan musyrikin Makkah, pertanyaan yang bukan bermaksud untuk diberikan jawapan, tetapi pertanyaan yang sememangnya untuk menyelar sikap dan tabiat serta perangai mereka selama ini. Yang mana Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanyakan mereka, siapakah yang memiliki segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka katakan juga segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah lamma khalaqal khalqa kataba kitaban 'indahu faqal 'arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi." Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah apabila menciptakan segala makhluknya, ia menulis suatu tulisan di sisinya di atas arash yang berbunyi, sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Dan ini mentafsirkan frasa kataba ala nafsihi rahmah, bahawa Allah menetapkan ke atas dirinya untuk melimpahkan rahmat kepada sekalian makhluknya. Dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Setengah ulama mengatakan bahawa sebelum kalimah la yajma'annakum itu terdapat sumpah, maka ia bermaksud demi Allah ia akan mengumpulkan kamu. Maka la yajma'annakum ini menjadi satu ayat yang baru ataupun suatu petikan ayat yang baru. Maka ia terhenti ayat sempurna atau petikan ayat yang sempurna itu ada pada kataba ala nafsihi rahmah. Terdapat juga pandangan ulama yang menyatakan selainnya, iaitu
dengan mengatakan bahawa la yajma'annakum ini merupakan pentafsiran atau penjelasan terhadap makna atau bentuk rahmat Allah itu sendiri. Maka ia bermaksud Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas dirinya untuk memberi rahmat, dan bentuk rahmat itu ialah Allah memberi tempoh kepada kamu wahai orang-orang yang tidak beriman, dan memberikan juga kepada kamu dengan rahmatnya umur, memberikan kamu rezeki sedangkan kamu kufur kepadanya. Maka itulah yang dinamakan sebagai rahmat. Membawa maksud bahawa la yajma'anakum ini menjelaskan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, yang mana Allah tidak mengumpulkan hamba-hambanya pada hari kiamat untuk mengazab mereka kesemuanya, tetapi Allah mengumpulkan hamba-hambanya pada hari kiamat untuk memberi balasan baik kepada orang yang melakukan kebaikan dan memberi balasan yang buruk kepada orang yang melakukan kejahatan. Maka apabila golongan yang kafir ini mengingkari atau menolak adanya hari kebangkitan, menolak adanya hari pengiraan amal, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menegaskan tentang berlakunya kebangkitan dan pengiraan amal itu dengan la yajma'annakum, dengan huruf lam di hadapan dan juga dengan nun yang atau nun yang bersifat taukid atau nun yang menegaskan, dipanggil nunut taukid as-saqilah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita lihat pada frasa ini la yajma'annakum ila, Allah menggunakan kata sendi ila. Allah tidak mengatakan la yajma'annakum fi yaumil qiyamah, tetapi ila yaumil qiyamah. Maka hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahawa perkumpulan tersebut penghujungnya adalah berlaku pada hari kiamat, dan menunjukkan bahawa hari tersebut ialah hari yang tidak sewajarnya bagi sesiapa pun untuk meraguinya, kerana segalanya jelas menunjukkan dan membuktikan bahawa ia pasti berlaku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Bermaksud bahawa orang yang merugikan diri mereka sendiri dengan terus-menerus menyalahi fitrah mereka, terus-menerus tegar dan bersungguh-sungguh dalam menentang, dalam menyalahi apa yang dibawa oleh para rasul, bahawa keadaan mereka itu tidak menyerap ke dalam hati mereka sebarang bentuk keimanan, kerana hati-hati yang telah keras dan telah gelap dengan segelap-gelapnya, dan mereka menjadi orang yang rugi serugi-ruginya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambung pada ayat yang seterusnya, iaitu pada ayat yang ke-13 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Yang bermaksud, dan bagi Allah jugalah apa yang ada pada waktu malam dan siang, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membawa kita sesuatu yang menyaksikan atau menjadi saksi kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kehebatan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan bahawa sakana membawa maksud hada'a wastaqarra, membawa maksud tenang dan tenteram. Dan apa yang dimaksudkan dengan ma sakana di sini di dalam ayat ini ialah wa ma taharraka, sesuatu yang bergerak. Maafkan saya, iaitu merujuk kepada sesuatu yang tetap dan tidak bergerak. Ma sakana wa ma taharraka, sesuatu yang tenang dan tidak bergerak. Dan dikatakan juga, disebutkan, ia membawa maksud sesuatu yang sama ada ia tetap tidak bergerak ataupun sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang bergerak, cumanya
dihazafkan atau tidak disebut wa ma taharraka, sesuatu yang bergerak. Hanya disebut sesuatu yang tenang di dalam ayat ini. Kerana sesuatu yang tidak bergerak itu dikatakan lebih banyak daripada sesuatu yang bergerak. Itu pandangan yang kedua. Ada juga yang mengatakan bahawa maksud walahu ma sakana itu ialah merujuk kepada ma khalaqa, sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia bersifat umum, meliputi segala makhluk Allah, sama ada yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Maka ia meliputi makhluk-makhluk Allah, termasuklah malam dan juga siang. Maka berdasarkan pandangan yang terakhir ini, maka masakana di situ bukanlah bermaksud sesuatu yang tetap, yang lawannya ialah sesuatu yang bergerak, tetapi ia membawa maksud al-khalq, iaitu kejadian, dan ia didapati lebih sesuai untuk difahami kerana ia meliputi segala makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan pandangan ini mengumpulkan segala pandangan yang terdapat dalam menterjemahkan atau mentafsirkan maksud masakana di sini. Maka ia bermaksud dan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala segala yang tetap dan segala yang bergerak dan segala yang wujud pada setiap masa dan ketika, dan juga yang wujud pada mana-mana tempat, berupa manusia ataupun berupa manusia dan makhluk-makhluk yang lain seperti haiwan, juga tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang begitu banyak yang tidak dapat diketahui secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa samiul alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar terhadap sesuatu yang dinyatakan secara jelas ataupun secara tersembunyi atau secara perlahan. Al-Alim, yang Maha mengetahui, dan pengetahuan Allah itu meliputi segala yang zahir maupun segala yang batin. Kerana ilmu Allah itu sangat sempurna dan sangat meliputi segala-galanya. Berbeza dengan ilmu manusia. Manusia mungkin dapat melihat pada waktu siang apabila keadaan terang, tetapi di waktu malam penglihatan manusia, pengetahuan manusia menjadi terbatas. Ekoran keadaan yang gelap, keadaan yang tidak dapat dilihat dan dicerap oleh panca indera manusia. Maka ia menunjukkan kesyumulan dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala-galanya dan tidak tertakluk kepada apa jua keadaan, siang, malam, terang dan gelap. Semuanya diketahui dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.